Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surah An-Nur Syekh Syain 20 Shah Alam, seterusnya para IJK, tuan-tuan dan puan, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala sebagaimana yang dirancang pada malam ini kita bertemu dalam kuliah maghrib secara live. Lama tak jumpa tuan-tuan kan, sebab kita PKP lah, PKPD lah, macam-macam PK ni. Macam-macam PK ada. Jadi jumpa pun tak boleh, apa tak boleh ya. Jadi kita rancang secara live. Alhamdulillah pada malam ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berbicara berkaitan dengan penghayatan ibadah korban. Hari ini hari yang ke-8 tuan-tuan daripada bulan Zulhijjah, yang mana ramai di antara kita yang berpuasa dengan puasa sunat tarwiyah. Kemudian esok kita akan berpuasa dengan puasa sunat Arafah, dan seterusnya pada hari yang berikutnya adalah diharamkan berpuasa selama 4 hari untuk kita menyambut hari raya besar kita, iaitu hari raya Aidil Adha. Tuan-tuan sekalian, ibadah korban ini memang dimaklumi oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Bila kita sebut korban saja, masing-masing teringat dah nanti nak sembelih lembu, nak sembelih kambing, kerbau, unta dan seumpama dengannya. Jadi korban ini diambil daripada perkataan qorobah. Asalnya daripada perkataan qorobah, dekat. Artinya kita buat sesuatu itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks ibadah korban ini, iaitulah sembelihan binatang tertentu. Makna bukan semua binatang boleh disembelih untuk buat korbannya. Binatang yang tertentu yang dikorbankan pada hari yang tertentu. Binatang tertentu tadi disebut bahimatul an'am. Unta, kerbau, lembu, kambing, biri-biri. Kemudian hari yang tertentu iaitulah pertama hari nahar. Hari nahar disebut hari sembelihan, iaitu hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah, atau kita panggil hari raya Aidil Adha. Diikuti dengan 3 hari tasyrik, iaitu 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Jadi ibadah korban ini mula disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun yang kedua daripada hijrah. Mana 2 tahun lepas Nabi berhijrah, syariat korban korban disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama dengan pensyariatan puasa dan juga zakat, iaitu pada tahun yang kedua daripada hijrah. Tuan-tuan sekalian, bagi orang yang berkemampuan jangan sampai tidak melakukan korban. Siapa yang mampulah. Sebab korban itu disyariat kepada orang yang mampu, artinya mampu daripada kelebihan harta yang ada, yang dimiliki, setelah mana ia menyempurnakan tanggungjawab yang lain, seperti nafkah, hutang, semua kita dah selesaikan. Ada lagi lebih harta kita, maka di situ disunatkan kita melaksanakan korban. Dan sunatnya itu sunat yang sangat dituntut, disebut sebagai sunat muakkad. Sunat muakkad ni sangat dituntut tuan-tuan sekalian, seboleh-bolehnya kena buat. Sebab itu baginda Rasulullah SAW, dia buat korban tiap-tiap tahun. Mana tiap-tiap tahun Nabi akan sembelih kibas. Tiap-tiap tahun Nabi sembelih kibas. Kita ni kadang-kadang buat korban tak? Tahun lepas dah. Tahun ni buat korban 5 tahun lepas dah. Maka kita udah tak buat lagi dah. Sedangkan korban itu disyariatkan sunat muakkad setiap tahun bagi orang yang mampu. Jadi Rasulullah SAW tiap-tiap tahun Nabi akan melakukan korban daripada tahun mula disyariatkan, iaitulah tahun yang kedua hijrah, sampailah baginda wafat kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah SAW mengancam orang yang tidak melakukan korban sedangkan dia punya, dia ada duit, dia ada kemampuan, tapi dia tak mau korban. Kata baginda apa? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, baginda bersabda, siapa yang mempunyai kelapangan dan kemampuan untuk melakukan korban dan dia tidak mahu berkorban, maka janganlah hadir di lapangan kami untuk solat Id. Maksudnya siapa yang ada kemampuan buat korban tapi dia tak korban, hanya datang nak sembahyang raya saja. Nabi kata tak payah, belahlah, tak payah datang sembahyang raya. Makna tu digandingkan. Macam kalau kita puasa Ramadan, gandingannya dengan zakat fitrah. Dua-dua kena buat, tak boleh salah satu. Macam tu juga bila sambut hari raya, ada kemampuan, maka kita solat raya diikuti dengan melakukan korban. Sebab tu dalam Quran sebut fasalli li rabbika wanhar.
Maka setelah mana kamu menunaikan solat, hendaklah segera melakukan korban. Sebab tu hari raya korban ini ataupun hari raya Aidil Adha disunatkan kita solat lebih awal. Disunatkan kita solat awal, lepas solat baru sarapan. Bukan sarapan dulu. Sebab apa? Sebab nak bagi ruang kepada orang untuk melakukan korban. Adapun solat Aidilfitri itu disunatkan lewat sedikit. Maknanya sarapan dulu. Sebab apa? Sebab dah lama tak sarapan kan. Kita puasa dalam masa yang sama untuk memberi ruang kepada orang-orang yang belum membayar zakat untuk mereka membayar zakat. Jadi ada perbezaan sambutan hari raya Aidilfitri dengan Aidil Adha daripada segi sembahyang tadi. Maka Nabi SAW sangat menyuruh kita untuk melakukan korban. Mana bagi orang yang mampu, datang sembahyang kemudian buat korban. Bukan maknanya kalau tak buat korban jangan datang sembahyang langsung. Sama macam kita hadis kan, Nabi kata, man akala thauman fala ya'ti masjidana. Barang siapa yang makan bawang putih, jangan datang solat di masjid kami. Maknanya bukanlah jangan solat terus, tapi kalau nak datang solat, gosok gigi tu dulu sebab bau. Ini lagi musim durian, musim petai ni tu sekalian. Mujurlah kita tak pergi masjid surau ya. Kalau tidak tu sekalian, ya Allah, sendawa. Sebelah sana bau petai, sebelah sini bau durian. Yang tak suka petai, tak suka durian, pengsan pula dia. Jadi ini tuntutan yang sangat digalakkan dalam Islam untuk kita melakukan korban. Baik, kenapa kita disuruh berkorban oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan sekalian ya? Yang pertama, ibadah korban itu disyariatkan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita pelbagai nikmat. Banyak sangat nikmat, tuan-tuan sekalian. Yang nikmat keliling kita tu satu hal lah kan, nikmat kehidupan kita, nikmat panca indera kita dan lain-lain. Satu lagi iaitu nikmat harta yang Allah Taala bagi pada kita. Harta kita melimpah ruah, maka kita ambil sebahagian harta kita untuk kita korbankan rasa kita syukur pada Allah. Wahai Tuhan, ini harta kau bagi, aku nak kongsi dengan orang fakir miskin, aku nak kongsi dengan orang ramai, aku nak kongsi dengan orang yang memerlukan. Lebih-lebih lagi tuan-tuan sekalian di musim pandemik ni, tuan-tuan sekalian, ramai kawan-kawan kita jangankan daging, tuan-tuan sekalian, ikan masin pun tak ada duit nak beli, telur tak ada duit nak beli, tuan-tuan sekalian. Ada yang sampai kehilangan pekerjaan, duduk bawah jambatan, menangis dia, tuan-tuan sekalian. Kemarin saya tengok satu visual bagaimana satu orang pemuda ditanya oleh wartawan, tuan-tuan sekalian, beliau jadi gelandangan kerana dibuang kerja. Dia tak ada kerja, numpang rumah kakak dia, tapi dia tengok kakak dia pun ramai anak, dia pun bukan cukup bekalan makanan. Akhirnya tuan-tuan, dia pun keluar daripada rumah, duduk di bawah jambatan. Dia kata lebih baik saya duduk di sini dan saya terima saja apa yang orang bagi. Kalau tuan-tuan datang bagi, saya terima. Kalau tuan-tuan tak ada pun, saya tak makan apa. Kata dia, duit saya dalam wallet ada RM10 saja. Tapi dia kata saya tak akan mencuri, sebab kalau saya mencuri dia menjatuhkan maruah saya sendiri. Ini antara satu kes yang berlaku di antara banyak lagi kes-kes atau kisah-kisah sahabat-sahabat kita yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan ketiadaan pekerjaan, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Bayangkan tuan-tuan sekalian, restoran-restoran berapa banyak yang kena tutup. Banyak pejabat-pejabat kena tutup sebab perniagaan mereka tak dapat diteruskan. Niaga tak boleh, kemudian sewa nak kena bayar apa semua, maintenance kena bayar. Akhirnya tuan-tuan sekalian, mereka terpaksa tutup. Jadi kita ni yang Allah Ta'ala bagi kelebihan, ada rezeki, kita kongsikan, tuan-tuan sekalian. Yang pertama sekali kelebihan kita penghayatan korban ini iaitu untuk menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang diberikan pada kita. Kita dapat, orang lain tak dapat, tuan-tuan sekalian. Sebab itu saya sering, tuan-tuan sekalian, mengingatkan, kalau kita, tuan-tuan sekalian, nak melakukan korban ini, disebutkan mengikut kemampuan kita, kelebihan yang kita ada. Tapi persoalannya, tuan-tuan sekalian, adakah kita cuba untuk kita cuba untuk memampukan diri kita? Ada tak, tuan-tuan sekalian, kita cuba berusaha? Sepatutnya kita kena berusaha. Kalau kita rasa tak mampu, kita cuba nak mampu. Orang lain buat korban, pasal aku tak boleh buat. Macam mana aku nak buat? Kita menabung, tuan-tuan sekalian. Menabung sikit-sikit, tiap-tiap bulan berapa ringgit, sampai 1 tahun cukuplah, tuan-tuan sekalian, untuk kita korban. Contoh kalau 1 bulan kita simpan RM50, tuan-tuan sekalian, RM50 kali 12 dah 600. 600 kalau katakan 750, tinggal tambah 150. Jadi ringan, tak berat sangat. Tapi kalau sedebuk kita nak bagi 600, mungkin kita rasa berat kan. Kita boleh cuba. Kita buat macam tu sama-sama kita dengan keluarga kita, tuan-tuan sekalian. Ajak anak-anak kita, seorang berapa ringgit 1 bulan, kita simpan.
Esok kita berkorban, niat untuk diri kita dan seluruh ahli keluarga kita untuk ambil satu bahagian ataupun satu ekor kambing, tuan-tuan sekalian. Kita biasakan anak-anak kita hajar macam tu, tuan-tuan sekalian, supaya mereka juga sentiasa rasa bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Bayangkan tuan-tuan sekalian, kita ada rumah, kita ada tempat tinggal, kita ada makan pakaian, alhamdulillah. Bagaimana kawan-kawan kita yang tak ada? Tak usahlah tuan-tuan nak tengok yang di luar negara, macam di Afrika lah, di Haiti lah, di Timur Tengah yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan macam-macam. Hari ini kita menghadapi sendiri dalam tanah air kita, tuan-tuan sekalian, di era pandemik ini. Bagaimana kita nak menzahirkan kesyukuran kita pada Allah dan juga melebarkan kasih sayang kita kepada masyarakat. Sehingga tuan-tuan sekalian, di kala ini, kalau sekiranya kita, tuan-tuan sekalian, nak buat korban, tiba-tiba ada kawan kita yang kelaparan, membantu rakan kita yang kelaparan itu, pahalanya lebih besar daripada kita melakukan korban itu tadi, tuan-tuan sekalian. Ini daripada sudut fik aulawiyat, keutamaan dia. Katalah kita berjalan ni, tuan-tuan sekalian, nak pergi jumpa AJK Surau ni, nak niat nak buat korban. Tiba-tiba kita terjumpa dengan satu keluarga yang dah seminggu tak makan, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan nak pergi bayar korban ataupun nak bagi duit tu kat orang yang kesusahan. Maka tuan-tuan sekalian, mengikut fik aulawiyat, tuan-tuan membantu fakir miskin, orang yang susah, gelandang dan sebagainya ni, untuk dia survive, untuk hidup, lebih utama daripada kita melakukan korban. Walaupun korban itu sifatnya sunat muakkad, tetapi keutamaan di kala-kala kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kadang-kadang nak melihat bagaimana keprihatinan kita dengan rakan-rakan dan saudara-saudara kita yang lain. Jadi yang pertama, tanda syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang Allah Taala bagi. Kalau tuan-tuan tengok dekat dalam YouTube misalnya, tuan-tuan sekalian, kalau kita nak tengok orang luar daripada negara kita, lagi susah, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pergi tengok di Haiti. Orang Haiti tu, bukan Haiti minum teh, nama negara tu Haiti. Orang Haiti hari ni, tuan-tuan sekalian, mereka makan apa? Mereka makan tanah, tuan-tuan sekalian. Lumpur tu dicampur dengan garam, dicetak menjadi biskut, mereka makan tanah, tuan-tuan sekalian. Sebab tu tuan-tuan tengok mereka kurus-kurus cekeding, tuan-tuan sekalian. Daging tak ada, tinggal kulit dengan tulang. Susah mereka. Jadi kita ni patut bersyukur banyak-banyak. Antara tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita keluarkan sebahagian harta kita untuk melakukan korban. Dan korban ini juga tujuannya iaitulah untuk mengukur ketakwaan seseorang hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak diukur ketakwaan kita pada Allah. Kita selalu tiap-tiap kali sembahyang Jumaat, tapi lah dah setahun tak sembahyang Jumaat, itu juga satu hal juga kan. Dulu tiap kali kita nak sembahyang ada khutbah. Bila khutbah dimulakan dengan apa dia? Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua khutbah dimulakan dengan ittaqullah. Khutbah raya, khutbah nikah, khutbah apa pun, ittaqullah. Sebab Allah Ta'ala suruh kita jadi insan yang bertakwa. Sebab ketakwaan itu yang akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Bukan semata-mata besar kecil apa yang kita korbankan, banyak sikit apa yang kita korbankan, tetapi ketakwaan itu lebih utama. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Nanti tuan-tuan semak surah Al-Ma'idah ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu alaihim naba'a ibnai adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang bermaksud telah berkata kata mereka, ceritakan wahai Muhammad, mana Allah Ta'ala suruh ceritakan kepada orang ramai, kepada kita lah hari ni. Dan diceritakan apa ceritanya? Satu berita kami akan sampaikan tentang dua orang anak Adam. Dua orang anak Adam. So ceritakan dengan kebenaran apa yang berlaku ketika itu. Ceritanya apa? Iaitu apabila disuruh melakukan korban. Siapa yang disuruh untuk melakukan korban? Iaitu dua orang anak Nabi Adam AS. Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala salah satu daripadanya. Mana korban diterima daripada salah seorang anaknya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima daripada satu. Jadi dua, seorang Qabil, seorang Habil. Yang Qabil tu tak diterima, yang Habil tu diterima. Lalu berkata yang seorang, apa katanya? Qala la aqtulannak, aku bunuh kamu nanti. Siapa yang cakap? Qabil. Dia cakap dengan si Habil, aku bunuh kamu nanti. Sebab apa? Sebab korban tak diterima oleh Allah Ta'ala. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Katakan sesungguhnya yang diterima itu, korban yang diterima itu adalah daripada yang bertakwa. Siapa yang bertakwa tadi? Iaitu Habil.
Tapi di sini orang-orang yang bertakwa, apa juga pengorbanannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada peristiwa anak-anak Nabi Adam ini pun tuan-tuan sekalian, kita dapat banyak sangat pengajaran. Antara pengajarannya apa tuan-tuan sekalian, kita kena ada sifat sabar. Sabar. Kalau kita tak sabar macam itulah tuan-tuan sekalian. Tak puas hati bunuh. Tak puas hati pukul. Tak puas hati kalau sekarang santau. Tak puas hati cederakan orang. Macam-macam lah tuan-tuan sekalian. Itu orang yang tak bertakwa. Kalau orang bertakwa dia sabar. Orang buat kat kita, selagi kita boleh tahan, sabar. Tapi sabar tu pun ada hadnya. Bukanlah sampai dipukul lebam diam, wak sabar. Itu bukan sabar, tu namanya bodoh. Maknanya dia sentiasa bersabar dengan ujian selagi mana dia boleh tahan. Dan dia berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat Habil. Dia sabar, dia berserah diri, bahkan dia tidak berencana untuk membalas apa yang dilakukan oleh Qabil padanya. Tapi kita hari ni tak, tuan-tuan sekalian. Kadang beza pendapat bergaduh. Beza pendapat sampai tak bertegur siapa, padahal benda-benda tu bersifat duniawi saja. Kita beza pendapat tentang politik, kita beza pendapat tentang ekonomi, kita beza pendapat tentang perkara-perkara dunia. Kadang-kadang sampai putus tali silaturahim. Maknanya kita tuan-tuan sekalian pun bukan tentu bertakwa lagi. Kadang-kadang sembang je. Kita bertakwa lah, kita itulah, inilah, ajar orang suruh bersyukur. Tapi bila kena kat kita, benda tu pun tak ada tuan-tuan sekalian. Tapi kita belajar daripada apa yang berlaku kepada Qabil dan Habil. Kita belajar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita menjadi orang yang sabar. Apa yang kita lakukan, kena banyak bersabar. Dan jangan sampai kita cepat naik angin. Dalam satu ayat yang lain, surah Al-Hajj ayat 37, Allah Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sesungguhnya tidak sampai, daging unta, darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan daripada mereka, daripada kamu. Jadi semata-mata darah saja atau daging tadi tidak sampai pada Allah Taala. Yang sampai pada Allah Taala itulah sifat takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena sentiasa tuan-tuan sekalian prihatin dengan permasalahan takwa ini, supaya kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Dalam surah At-Talaq pun disebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan selesaikan masalah dia. Allah Taala akan bagi dia jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Kadang kita tak sangka, tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan pandemik susah, jadi sentiasa ada orang datang bantu kita, orang doakan kita, sentiasa kita sihat. Sebab apa? Sebab kita bertakwa. Kita sayang dengan saudara kita. Tahu ada saudara kita susah, kita bantu tuan-tuan sekalian. Ini sekarang dah naik bendera putih pula. Tuan-tuan pastikan kalau ada jiran-jiran ada bendera putih, tolong dibantu tuan-tuan sekalian. Yang tak suka tu biar letak situ. Memang ada orang tak suka, dia buat apa, letak bendera putih lah apa macam-macam kan. Itu biar dia punya pasal. Tapi kita selagi kita mampu untuk membantu, kita bantu tuan-tuan sekalian. Baru ni saya jumpa satu video tuan-tuan sekalian, berkenaan satu orang yang suka pergi bantu-bantu orang. Kemudian tiba-tiba tuan-tuan sekalian, dia tengok ada orang lain macam sikit lah kan. Dia pun pergilah rumah orang tu, rupanya dia nak minta malu tuan-tuan sekalian. Anak dia sampai dah tak boleh bangun dah, terbaring. Sebab apa? Sebab sudah beberapa hari tak makan. Jadi tuan-tuan tolonglah kita, jiran-jiran kita tahu kan, jiran sebelah rumah apa semua. Memang musim ini tuan-tuan sekalian, masing-masing kena prihatin ya. Hari ini kita tolong orang, insya-Allah satu masa kita susah, orang tolong kita pula. Sehingga Nabi pun sebut kan dalam hadis, yang maksudnya kata Rasulullah, barang siapa yang mempermudahkan urusan saudaranya, Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kita nak Allah Ta'ala mudahkan kita tuan-tuan sekalian. Kalau kita sentiasa susah je, payah juga kita nak hidup kat dunia ni, apatah lagi kat akhirat kita pun tak tahu. Jadi sentiasa permudahkan urusan-urusan dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita ya. Baik, seterusnya tuan-tuan sekalian, pelaksanaan ibadah korban juga hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama menanamkan rasa kasih sayang antara pihak yang berkorban dengan masyarakat yang menerima pemberian daging korban itu. Jadi nak korban ni kena sifat ikhlas. Ikhlas ni suatu benda yang pokok kepada semua amal ibadah kita tuan-tuan sekalian.
Sembahyang kena ikhlas, puasa kena ikhlas, zakat kena ikhlas. Semua ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala dengan ikhlas. Sebab tu kan bila dia bertanya dengan satu ulama sufi dulu, dia tanya, apakah tanda-tanda ataupun ciri-ciri amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dalam fiqh awlawiyat tu ada disebutkan. Dia kata apa? Yang pertama ikhlas, yang kedua benar. Mesti ada dua sifat. Satu sifat ikhlas, satu sifat benar. Ikhlas ni apa? Ikhlas ni kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana benda lain. Bukan kerana nak menunjuk-nunjuk, bukan kerana nak riak, bukan kerana nak sum'ah. Manakala ikhlas, yang keduanya benar. Benar maknanya apa? Mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertepatan dengan syariat Islam. Dia mesti dua-dua ni ada. Kalau dua-dua ni ada, barulah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala semua yang amal ibadah kita. Mana dua syarat ni? Apa dia? Ikhlas, benar. Kalau salah satu tak ada, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita buat satu amal, ikhlas betul, tetapi tidak benar. Mana tidak bertepatan dengan syariat. Dia pergi mencuri tapi ikhlas. Kau pasal apa mencuri? Aku ikhlas mencuri kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi amal kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Ataupun sebaliknya, dia buat amal yang baik, betul, benar, tapi tidak ikhlas. Contohnya apa? Dia buat sesuatu tapi tujuan nak menunjuk-nunjuk. Nak riak supaya orang puji dia. Maka amal dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi dah lah tak ikhlas, amalnya pun tidak benar, lagi tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kena pastikan supaya amal kita diterima. Kita tak mau tuan-tuan sekalian nanti kita kat dunia rasa macam banyak amal kita tau. Korban tiap tahun, apa lagi yang kita tak buat, semua buatlah, ya, ikhlas kerana Allah. Tapi tiba-tiba sampai di hadapan Allah Ta'ala di pada mahsyar, amal kita tak ada. Sebab apa? Sebab tidak ada keikhlasan dalam amal kita tadi, ya. Jadi penting tu sekalian. Selain itu, memberi kegembiraan kepada golongan yang kurang berkemampuan. Ibadah korban sebenarnya adalah manifestasi kepatuhan hamba kepada perintah Allah Ta'ala, kerana bukan semua orang bersedia untuk memberi atau berkongsi apa yang dimilikinya. Betul tu sekalian. Bukan semua orang ada harta dia boleh kongsi dengan orang lain. Ada orang pula tu sekalian, kadang-kadang duit ada, korban tak buat. Tu yang saya kata kadang-kadang hati-hati. Ni ada kumpulan-kumpulan yang kena bermuhasabah selalulah. Tapi kadang-kadang bila kita tegur, dia marah kita. Apalah ustaz ni cakap ini je tu dia kan. Contoh misalnya tu sekalian, orang yang hisap rokok tak mau berhenti ni. Korang hisap rokok kemudian tak buat korban, nanti nak jawab apa depan Allah Ta'ala? Tanya korban tak? Tak ada. Siapa? Tak ada duit. Hisap rokok, hisap. Satu hari berapa? Sekotak. Sekotak apa? Katalah RM10. Mana sebulan RM300. Bayang RM300 kali 12 berapa? 3,600 tu sekalian. Boleh korban dekat seekor lembu dah seorang. Sama juga kadang-kadang pergi haji. Pasal apa tak pergi haji? Tak ada duit. Tapi dalam masa yang sama, isap rokok tu sekalian. Kira-kira isap rokok daripada mula balik sampai meninggal dunia. Silap-silap boleh paket swasta pula pergi haji tiap-tiap tahun. Jangan main-main tu sekalian. Jadi pastikanlah, ya, siapa-siapa yang masih lagi melakukan perkara-perkara yang tak betul seperti isap rokok dan seumpama dengannya, pastikan kita ada bahagian kita untuk kita buat amal ibadah, itu sedekah dan lain-lainnya. Jangan semua kita gunakan untuk perkara-perkara tu, tapi bila nak korban alasan tak ada duit, bila nak sedekah alasan tak ada duit, bila zakat tak mau bayar, masuk pula nama sebagai asnaf pula tu sekalian. Sedangkan isap rokok dan duit perbelanjaan bulanan banyak dikeluarkan untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah, ya. Baik, hanya mereka yang benar-benar bersedia serta menghayati maksud pengorbanan yang sebenar akan dengan rela hati membelanjakan harta untuk tujuan ibadah, kerana mereka yakin ganjaran baik daripada amalan tersebut. Jadi orang yang merasai sifat menghayati sifat korban itu, maka dia akan sentiasa sedia untuk berkongsi itu sekalian. Satu, harta yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Tuan-tuan, harta yang ada pada kita ni semua bukan milik kita kan. Pinjaman je. Kereta kita pun pinjam kat bank lagi kan, tak habis lagi bayar. Rumah macam tu juga, pakaian kita macam tu juga. Esok kalau kita mati, bawa masuk kubur tak? Tak ada kan? Orang lain pula pakai kan. Rumah kita macam tu juga, kita mati tu, rumah tu kita bawa masuk kubur ke? Tak ada kan? Orang lain pakai pula. Silap-silap
Kita tuan sekalian meninggal, bini kita kahwin pula dengan suami baru dulu tak ada rumah, suami baru pula pakai rumah kita tuan sekalian. Ya. Apa lagi? Apa yang milik kita? Tak ada tuan sekalian. Kita lahir tu keluar daripada perut mak kita, bogel tak ada apa. Ya. Mati macam tu jugalah tuan sekalian. Bungkus pakai kain kapan tu. Ada yang mati esok bawa baju dia, coat blazer dia masuk parlimen, baju dia pergi tali tie pergi berniaga tu ada. Tak ada lah tuan-tuan sekalian. Mati tu habis tu juga. Macam kita lahir dulu, kita datang dalam keadaan kosong, tak ada apa, kita balik bertemu Allah Ta'ala kosong tuan sekalian. Tak ada apa yang kita bawa melainkan amal ibadah kita yang kita persembahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita tak usahlah nak sombong, nak action, kita rasa kita lebih kaya daripada orang lain, kita lebih alim daripada orang lain, kita hebat daripada orang lain. Tak usahlah tuan-tuan sekalian. Benda-benda tu semua sementara je. Apa yang ada kat dunia ni semua milik Allah Subhanahu Wa Taala, pinjaman je, ya. Isteri pun pinjaman juga kan, sampai masa Allah Taala tarik balik, esok dah tak ada isteri, cari isteri lain pula. Sama juga, isteri suami pun pinjaman juga, mak bapak kita pun pinjaman juga, kawan-kawan pun semua pinjaman. Semua pinjaman kat dunia ni, tak ada yang milik kita, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kongsikan apa kelebihan yang Allah Taala beri pada kita. Baik, seterusnya Allah Taala berfirman tuan-tuan sekalian dalam surah Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban. Jadi korban ni bukan setakat zaman Nabi Muhammad saja. Semenjak daripada zaman Nabi Allah Ibrahim AS memang sudah disunatkan menyembelih korban. Untuk apa? Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi binatang ternak yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada kita itu banyak kelebihan dia tuan-tuan sekalian. Ada kelebihan untuk tunggangan, ada kelebihan untuk apa? Untuk bajak sawah, ada kelebihan untuk kita makan dagingnya. Macam-macam dia punya kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita melalui binatang-binatang ternakan yang kita bela tu tadi. Kerana itu berserah diri kamu kepadanya. Kepada siapa? Iaitu kita berserah diri pada Allah, bertawakal pada Allah, semuanya kita sembahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita tadi dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kerana itu berserah diri kamu kepadanya dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh pada Allah Ta'ala. Apa khabar gembiranya? Akan diterima segala amalannya dan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Baik, seterusnya laksanakan dengan takwa. Jika diteliti, banyak yang diperoleh oleh golongan yang sanggup berkorban, terutama apabila perbuatan itu dilaksanakan dengan penuh ketakwaan dan keikhlasan. Pastinya kita biasa mendengar kata-kata lagi banyak kita beri, lagi banyak kita dapat. Memang betul tuan-tuan sekalian. Dan bila kita keluarkan banyak, ikhlas pula, Allah Ta'ala akan ganti lagi lebih banyak tu sekalian. Sebab tu kalau ada orang datang kan, jumpa tuan-tuan ni musim-musim pandemik ni, minta bantuan itu, minta bantuan ini, kalau tak mampu bagi banyak, bagilah sikit tuan-tuan sekalian. Jangan tak bagi langsung. Bagilah apa yang kita ada tuan-tuan sekalian. Kalau orang datang tiba-tiba kan, ini banyak tuan-tuan sekalian saya tengok orang kerja-kerja kontrak pun sekarang ni tak boleh kerja lagi. Kemarin datang tempat saya 2-3 orang Bangladesh, Bangladesh mengadu tuan-tuan sekalian dah 2 minggu tak kerja sebab tidak dibenarkan bekerja sekarang ni, pembinaan buat highway tu. Jadi dia dah kehabisan barang makanan. Majikan dia pula hanya bagi dia makanan untuk berapa 2 minggu tak silap. Lepas tu dah tak bagi kata dia. Lepas tu gaji tak dapat, tak kerja, nak pinjam majikan tak mau bagi pinjam. Habis saya kata, macam mana yang kau makan sekarang ni? Dia kata kami kongsi-kongsi apa yang masih ada tu dia. Tapi Alhamdulillah, sebab kita di sini pun Ramadan baru ni ramai orang bagi beras apa semua tu, dapat kita kongsikan dengan mereka. Jadi pastikan tuan-tuan sekalian, kalau ada jiran-jiran, walaupun mereka bukan orang Malaysia, bukan warga negara Malaysia, dia dalam keadaan kesusahan, bantulah mereka tuan-tuan sekalian. Itu semua termasuk dalam saudara kita, orang Islam kita kan. Kalau non-Muslim pun susah tuan-tuan sekalian, kita bantu mereka. Supaya apa? Dia melihat kebaikan Islam daripada sifat kita tadi tu, berkongsi rezeki dan seumpama dengannya. Mudah-mudahan dia pun akan masuk Islam suatu masa nanti, ya. Baik, sahabat Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, haiwan korban apa ini? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah sunnah Nabi Ibrahim.
Mereka berkata, lalu pada haiwan itu kami dapat apa wahai Rasulullah? Baginda berkata, pada setiap bulu ada satu kebaikan. Mereka berkata, bagaimana dengan bulu? Baginda menjawab, pada setiap bulu ada satu kebaikan. Makna tuan-tuan sekalian, lembu, kambing ataupun apa yang kita korbankan itu, setiap bulunya akan dikira sebagai kebajikan untuk kita. Sebab tu lagi besar lagi bagus tuan-tuan sekalian. Kita ni kadang-kadang nak korban cari yang murah. Berapa Ustaz? 750. 500 tak ada ke? Ya, cik, ni pengurusi surau saya ni tuan sekalian, Hasrudin. Nanti saya cuba bantu Ustaz Bang Lai. Ya, Bang Lai dekat belakang surau tu tuan. Memang semalam ada datang mengadu. Tadi pun ada 2 orang datang ke sini. Baik tuan-tuan sekalian. Sampai mana tadi? Tentang bulu tadi. Jadi kalau kambing itu, sebab kita disuruh buat korban ni yang lebih besar. Sebab apa? Lagi besar, lagi banyak bulunya. Lagi banyak bulunya, lagi banyak kebaikan, dapat pahala yang banyak untuk kita. Ini dah lah kecil tuan-tuan sekalian. Dah kecil pula, nak kurus pula tu. Kadang-kadang orang cari yang murah. Bila kita kata, oh dekat sini apa nama ni, mahal lah kat dalam negara, tu dibuat ke luar negeri tu, sana murah kata dia. Tuan-tuan sekalian, kalau kita niat semata-mata untuk cari murah, wallah alam tuan-tuan sekalian, bagaimana kita punya amal kita tu terserah pada Allah Ta'ala lah. Saya tak berani cakap macam mana lah. Cuma tuan-tuan sekalian, afdalnya kita memilih yang lebih mahal, lebih besar. Apa salahnya tuan-tuan sekalian, kalau kita buat di Kemboja, kita buat harga yang sama dengan Malaysia? Kan dekat Kemboja tu yang harga 300, 350, dulu mula-mula dulu 250, itu lembu kecil-kecil tuan-tuan sekalian. Lembu kecil. Tak percaya, nanti waktu korban tahun depan kita pergi sana, saya tunjuk pada tuan-tuan. Tapi yelah, boleh volume lah, dapat banyak kan, pasal dia murah tu. Tapi paling bagus kita buat yang besar. Kalau ibarat gini lah, orang nak kat dunia pun naik kenderaan nak besar, nak cantik kan. Kan disebutkan bahawa binatang-binatang korban itu akan menjadi tunggangan kita nanti di padang mahsyar, di hari akhirat. Kalau lembunya besar, kita kan orangnya besar-besar nak naik, bau berjalan, itu masuk syurga cepat, senang. Ini lembunya kecil, yang naik debab-debab 7 orang, patah tulang belakangnya tu sekalian. Ibarat saja, ya, tak mungkin lah dekat akhirat tu Allah Ta'ala bagi lembu yang macam itu. Tapi ibaratnya kalau kita nak tu, kalau dunia pun kita nak yang bagus-bagus, untuk akhirat tu kekal abadi, kita cari, usahakan yang bagus. Cari yang besar, cantik, gemuk, baru diterima oleh Allah Ta'ala. Itu kalau tuan-tuan baca balik cerita tentang apa nama ni, Qabil Habil kan begitu. Qabil itu tak diterima sebab dia mempersembahkan apa nama ni, hasil-hasil pertanian dah rosak. Sedangkan Habil, tadi Qabil ya, Qabil dia sedekah, dia korbankan produk-produk pertanian yang dah rosak. Sedangkan Habil dia persembahkan kibas yang begitu cantik, kibas yang gemuk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala terima tuan-tuan sekalian. Sama juga kita nak bersedekah hari ni, nak sedekah benda-benda yang baik tuan-tuan sekalian. Jangan benda yang dah expired kat rumah kita tak makan, kita pergi bagi kat jiran-jiran kita, bagi kawan-kawan kita. Bagi benda yang baik-baik. Dan yang terbaik itu tuan-tuan sekalian, apabila kita memberikan sesuatu yang kita masih kasihi dan kita sayangi. Itu yang saya ada dengar cerita tu sekalian, kawan tu sembang. Ni pasal cerita satu tempat, orang ni dia ceramah tuan-tuan sekalian. Bagus dia cakap. Dia kata kalau nak bersedekah, bagi yang terbaik, yang kita paling sayang itu kita bagi. Satu hari tu sekalian, dia ni sangat sayang dengan dia punya ayam. Dia ada bela satu ayam. Ayam tu memang cantik punya tuan-tuan sekalian. Ayam tu memang cantik, dia sayang sangat. Satu hari dia tak ada, tiba-tiba ada orang datang minta sedekah tuan-tuan sekalian. Jadi isteri pada Pak Kiai ni bagi fikir-fikir, dia katakan, Pak Kiai selalu ceramah kalau sedekah bagi yang terbaik, kata dia kan, yang paling disayangi. Lalu tuan-tuan sekalian, ayam yang disayangi Pak Kiai itu disedekahkan. Pak Kiai balik dicari, loh, mana ayam saya? Panggil ibunya, mana ayam saya? Ibu kata, loh, kan abang sering ceramah bagi tahu sedekah itu yang terbaik. Jadi saya tengok abang kan paling sayang ayam itu, jadi ayam itu sudah saya sedekahkan. Bah, kamu gimana gini, itu dia. Itu untuk orang lain, untuk kita jangan. Itu jenayah apa tu? Orang lain tak apa,
Orang lain nak yang bagus-bagus dia ajar ya, yang dia pula tak mau amal. Itu tak boleh tu sekalian. Itu dia cakap tak serupa bikin. Nah, kita tak, kita kena buat tu sekalian. Apa yang kita sayangi, apa yang kita suka, itu yang kita sedekahkan. InsyaAllah itu yang dapat martabat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari akhirat kelak, binatang yang telah dikorbankan akan menjadi saksi terhadap amal ketaatan yang telah dilaksanakan. Sabda baginda Rasulullah SAW, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat dia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya serta bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah itu akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaikilah jiwa kamu sekalian dengannya. Mana apa tu kan? Darah tu belum jatuh ke tanah lagi, Allah Ta'ala dah bagi dah pahala untuk kita. Jadi sebaik-baiknya kita usahakan untuk kita mampu melakukan korban. Sebab korban ni setahun sekali dan pahalanya sangat besar. Allah Ta'ala sangat mencintai orang yang melakukan korban. Itu yang ada visual gambar lembu besar-besar dekat Pakistan tu sekalian. Itu kan dipasang lagu. Lagu tu kan lagu yang tuan-tuan muda-muda dulu selalu tengok tu, filem tu. Filem Kurbani. Kurbani, Kurbani, Kurbani. Kurbani tu korban lah tuan-tuan sekalian. Allah tu pyare kurbani. Allah Ta'ala tu suka dengan orang yang berkorban. Tu banyakkan kita berkorban. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang kita ya. Baik tuan-tuan sekalian, selain daripada korban yang kita lakukan dengan menyembelih binatang ternakan dan lain-lainnya tuan-tuan sekalian, kita juga harus berkorban jiwa raga kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kadang-kadang susah tuan-tuan sekalian. Kita berkorban untuk sentiasa solat di awal waktu, berkorban masa, berkorban perasaan, macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu diuji perasaan dia tuan-tuan sekalian. Perasaan kasih sayang dengan anak dia. Siapa anaknya? Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tuan-tuan bayang, Nabi Ibrahim tu dia kahwin dengan Hajar tak dapat anak. Kemudian kahwin dengan Sarah. Kahwin Sarah dapat anak, Allah Ta'ala suruh tinggal di Mekah. Tinggal gitu je, tempat padang tandus tu lihat. Tapi atas arahan Allah Ta'ala tinggal. Apabila balik lagi dalam keadaan anaknya tadi sudah dewasa, sudah boleh bekerja, boleh cari rezeki, tiba-tiba Allah Ta'ala suruh sembelih. Macam mana perasaan tu lihat? Begitu hebat sekali ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni kadang-kadang ujian tak seberapa lah sekarang berbanding dengan orang lain ya. Kadang-kadang ada orang lain lebih susah daripada kita. Sebab tu kalau kita susah, kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita diberitakan ramai orang bunuh diri tu sekalian. Kita jangan sampai terikut dengan perkara sedemikian, walau macam mana kesusahan yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita tu sekalian. Sebab bunuh diri bukan jalan penyelesaian. Sebab kematian itu bukan penghujung kepada kehidupan manusia. Kematian adalah permulaan kehidupan yang kekal abadi. Kita hidup kat dunia sakit sementara je tu sekalian. Paling-paling sakit sampai 5-60 tahun kan, lepas tu meninggal. Ada orang pula tu sekalian diuji dengan kemiskinan. Berapa lama dia miskin? Paling-paling umur 56, 70 dia meninggal lah tu sekalian, sementara je. Tapi kalau kita miskin di akhirat, kita miskin selama-lamanya. Kalau kita sakit di akhirat, kita sakit selama-lamanya. Itu kita kena fikir tu sekalian. Yang ke akhirat itu kekal abadi. Yang di dunia ini hanya bersifat sementara saja. Tidak selama-lamanya. Jadi jangan sampai kita berputus asa lah tu sekalian ya. Wala tayasu min rahmatillah, Allah Ta'ala kata, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah Ta'ala sangat luas tu sekalian. Banyak jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh bantu kita insya-Allah ya. Dan kalau ada kawan-kawan sana yang mungkin kehilangan pekerjaan ya, tahu tuan-tuan jiran ada kehilangan pekerjaan, boleh kita bantu tu sekalian. Saya boleh bantu. Yang mana baru ni tu sekalian kami membantu rakan-rakan kita di Sabak Bernam. Di Sabak Bernam tu sekalian, hasil pertanian mereka tak dapat dipasarkan, tak dapat dijual. Sebab apa? Sebab pasar tani tutup, pasar malam tutup. Dulu dia orang jual jagung apa semua di tepi-tepi bangkenal, di tepi jalan. Tak ada orang lalu, jalan tutup sebab PKP. Ya. Sampai ada jagung yang kering dekat pokok. Ada pisang kering kat pokok sampai tu sekalian ya. Menangis dia orang tu sekalian. Tak macam mana
Allah Ta'ala takdirkan ada di antara mereka yang kenal dengan saya, telefon saya, tolong bantu macam ni. Alhamdulillah, saya bantu dia orang tuan-tuan sekalian. Keluarkan jagung, segala tuan-tuan sekalian, ubi, keladi, apa semua, kita bantu untuk kita pasarkan di sini. Jadi kalau ada orang Shah Alam misalnya ni, orang Shah Alam banyak ni nampaknya, orang Shah Alam boleh jadi wakil kita untuk tolong jualkan. Sekarang di Shah Alam itu Cikgu Azman and team tu sekalian, dia jual tiap-tiap hari, tukar-tukar tempat. Dia orang pencen. Alhamdulillah ada juga rezeki untuk dia. Kalau ada orang lain pula, Ustaz saya nak tolong juga, boleh? Boleh. Kita hantar tu sekarang, tuan jual dulu, lepas tu baru bayar pun tak ada masalah. Yang penting kita sama-sama, jangan modal aku bawa lari sudah. Kita dah bagi, dia bawa lari. Ada juga kadang-kadang macam tu, kita bagi dia modal, niaga, lepas tu bawa lari. Bukan setakat untungnya, dengan modal-modal sekali dia buat cabut lari. Itu kita tak mahu lah. Sebab apa? Sebab kita nak bisnes lama supaya kita ada pekerjaan tu sekalian. Kita adalah di beberapa tempat wakil kita. Macam di Manjalara, kalau ada kawan-kawan di Manjalara nak beli jagung, dia orang boleh pergi ke Shell Manjalara. Kita pilih kain terbaik tu sekalian, besar-besar punya, cantik. Kita grade yang terbaik letak kat situ, sama macam grade dekat pasar raya tu sekalian. Kita buat macam tu lah untuk bantu. Jadi dalam masa yang sama kita dapat bantu petani di kampung, dalam masa yang sama kita dapat bantu rakan-rakan kita yang hilang pekerjaan di sini, di Lembah Kelang. Jadi kalau ada kawan-kawan yang nak berniaga, boleh bagi tahu tu sekalian. Nanti kita cuba bantu macam mana supaya kita alhamdulillah berkongsi-kongsi rezeki ya. Kemudian tuan-tuan sekalian, pelaksanaan sembelihan binatang ternakan tidak hanya dilakukan oleh umat Islam pada Aidil Adha kerana agama lain turut melakukan sembelihan, tetapi sembelihan mereka bukan memenuhi perintah Allah. Korban-korban ni banyak sekalian. Agama lain buat, tetapi tujuan mereka berbeza. Ibadah kita ni tuan-tuan sekalian, apa yang kita buat, orang lain pun buat juga. Kita puasa bulan Ramadan, orang agama lain pun buat puasa, tetapi puasa mereka lain. Puasa mereka ada yang puasa untuk kesihatan satu, ada puasa mereka untuk tujuan peribadi tertentu. Tetapi kita tidak. Puasa kita kerana Allah Ta'ala. Untuk kita apa? Untuk kita menunjukkan ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita puasa, kita puasa. Macam tu juga ibadah korban. Allah Ta'ala suruh sembelih, kita buat. Ada orang buat korban untuk benda lain. Dia korbankan binatang untuk semah laut contohnya ya, supaya apa? Supaya nelayan-nelayan boleh cari ikan, dapat rezeki banyak, tak diganggu oleh jin laut misalnya. Ada berlaku tu sekalian. Ada orang dulu-dulu dia buat di bendang-bendang sembelih kambing ya, darahnya dituang kat sana tujuan apa? Supaya jin-jin jangan kacau dia punya tanaman dan seumpama dengannya. Dulu ada berlaku lah, sekarang alhamdulillah dah tak ada kan. Saya maksudnya ada agama lain juga yang melakukan korban, tetapi tujuan dia bukan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berbeza dengan kita. Sebab itu untuk membezakan ibadah kita dan orang bukan Islam, Allah Taala ingatkan kita di dalam surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya solatku sembahyang kita. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sembelihan korbanku, kita buat korban semata-mata kerana Allah. Hidupku, seluruh kehidupan kita dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerah diri kepada engkau, yakni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga adalah penerusan menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim, iaitu kepatuhan tidak berbelah bagi kepada perintah Allah Ta'ala, yang mungkin ada antara kita merasakan ia suatu yang sukar dilaksanakan. Ada perintah Allah kita rasa sukar sangat, tapi kita kena buat tuan-tuan sekalian. Tu korban untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Nabi Allah Ibrahim diuji untuk sembelih anaknya ya. Mengimbau pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tidak terbayangkan perasaan seorang bapa yang diperintah menyembelih anaknya, sebagaimana yang saya dah ceritakan tadi ya. Daripada sudut sosial pula, hikmah korban diterjemahkan melalui agihan daging korban yang meliputi seluruh strata masyarakat. Tengok, kita buat korban 1/7 daripada seekor lembu, itu kita punya, tapi bukan milik mutlak kita. 1/7 itu bagi 3 pula. 1/3 untuk kita dan keluarga kita. 1/3 kita bagi kepada fakir miskin. Itu wajib tuan-tuan sekalian ya. Kalau tak ada 1/3 tuan-tuan sedekahkan kepada fakir miskin, korban kita tidak dapat pahala korban. Itu wajib kita bagi. Dan juga diberikan secara mentah, tak boleh diberikan secara masak kepada fakir miskin. Sebab apa tuan sekalian?
Sebab kalau kita bagi masak, dia akan makan saja. Kalau apa ni, dia tak boleh buat benda-benda lain. Tapi kadang-kadang ada orang fakir miskin, dia tak perlu nak makan daging. Dia nak makan makan pula. Dia nak makan nasi cukup dah. Tapi duit dia nak pakai untuk lain, untuk belanja anak sekolah dan seumpama dengannya. Jadi daging tu boleh dijual. Ingat tuan-tuan sekalian, yang tak boleh jual bahagian binatang itu ialah orang yang melakukan korban. Tuan-tuan buat korban tak boleh jual walaupun satu juzuk daripada binatang tu. Tetapi orang yang menerima dia boleh. Dah dia terima, terpulang pada dia lah. Dia nak buat apa tu sekalian? Dia nak bagi orang lain ke? Dia nak masak ke? Dia nak jual ke? Sebab itu korban disuruh bagi dalam keadaan mentah. Bagi fakir miskin tu terpulang. Kemudian sebahagian lagi untuk orang-orang kaya, jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, ya, kita bagi hadiah kepada mereka. Sebab untuk menzahirkan kasih sayang kita dengan sahabat-sahabat kita. Ya, jadi kena ingat tu 1/3. Mana kalau kambing seekor, bagi 3. 1/3 kita punya, 1/3 fakir miskin, 1/3 bagi pada orang-orang kaya ataupun rakan-rakan kita lah. Ya, jadi bukan mesti orang miskin, kawan-kawan kita yang kaya pun boleh terima juga. Kita boleh kongsi, ya. Supaya apa? Supaya nanti kawan kita pun seronok, tahun depan dia pun buat sama. Jadi sebaiknya kita teruslah, lagi ramai orang buat lagi bagus, sebab kita banyak dapat membantu orang lebih ramai lagi, insya-Allah, ya. Baik, semoga ibadah korban dapat dihayati dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan pernah sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Mana tanda kesempurnaan amal kita antaranya ialah kita memberikan, menyedekahkan, mengongsikan harta yang kita sayangi, yang kita sukai, yang kita berikan tu sekalian. Ya. Tapi kalau kita cuma ada kereta sebiji, kita sayang, lepas tu ada orang minta, tak boleh lah kita bagi tu sekalian, sebab itu keperluan. Maksudnya benda yang lebih. Kita ada lebih, kemudian benda tu kita sayangi, ada orang memerlukan, kita bagi. Macam itulah, ya. Tapi kalau kita pun cuma ada satu tu je, tiba-tiba ada orang lain minta, walaupun kita sayang, itu tak boleh bagi tu sekalian. So itu keperluan. Kena faham. Jangan sok dia punya bagi juga tu sekalian, habis. Sampai dia pun tak ada benda dah tu sekalian. Semua bagi. Alasannya kerana nak bagi yang terbaik. Tapi kena tengok juga tu sekalian, kalau kita sendiri bagi menyebabkan kita pula jadi tak ada, tak betul tu. Cuma insya-Allah janjinya oleh Allah Ta'ala, setiap apa yang kita sedekahkan akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik, tuan-tuan sekalian. Jadi kita jangan bimbang, jangan takut apa yang kita sedekahkan nanti habis, ya. Sebab setakat ni belum jumpa lagi orang yang jatuh miskin, bankrupt sebab sedekah ataupun bayar zakat. Tengok dulu kaya, kereta mewah, rumah besar, ya. Sekarang rumah pun dah jual lah, kereta pun tak ada jalan kaki dah, tak ada kenderaan. Orang tanya, pasal apa pakcik tu macam tu? Itulah banyak sangat sedekah, banyak sangat bayar zakat tu sebab dia jadi bankrupt tu. Tak ada sudah. Belum ada dalam sejarah kat dunia ni orang yang sedekah apa semua jadi bankrupt, tak ada. Tetapi alhamdulillah, orang-orang yang sedekah, orang yang berbelanja kebaikan, Allah Ta'ala akan ganti sekalipun dia bukan orang Islam. Saya tadi tu sekalian pergi hantar jagung dekat suatu YB tu sekalian, sebab dia pun nak bantu bantu petani tu sekalian. Dia ambil 30 guni tadi. Saya pergi hantar naik lori tadi. Sampai sana dia cerita tu sekalian, bagaimana beliau tu sekalian tiap-tiap bulan dapat sumbangan daripada seorang non-Muslim yang bisnesnya cukup hebat tu sekalian. Bisnes hebat, tiap-tiap tahun CSR di satu tahun 62 juta tu sekalian. Non-Muslim ni. Satu tahun 62 juta. Setiap bulan dia bagi pada YB ni untuk kongsi dengan YB-YB lain untuk agih pada orang ramai. Berapa tu sekalian? RM50,000 tu sekalian. Mana barangan berharga RM50,000. Ya Allah tu sekalian. Bila saya sembang dengan YB kata, Ustaz, sayangnya dia bukan orang Islam, Ustaz, dia non-Muslim, tapi sifat nak menolong orang, sifat dia kasih sayang dengan masyarakat tu. Jadi setiap bulan dia bagi barangan barangan dapur apa semua bernilai RM50,000 tu sekalian. Masya Allah. Tengok, orang bukan Islam tapi tetap oleh kerana dia memberi sumbangan seperti itu, tiap-tiap tahun Allah Ta'ala bagi dia lagi tu sekalian. Gila. Itu bukan Islam pun Tuhan bagi tu, saya tak kalah kita orang Islam tak yakin tu sekalian. Okey. Kita sedia tu sekalian untuk bantu rakan-rakan kita yang dalam kesusahan. Setakat ni dulu tu sekalian, dah isyak nampaknya ni, dah isyak dah tu sekalian. Memang selalu kuliah maghrib ni sampai isyak berhentilah kan. Tuan-tuan pun nak sembahyang apa semua.
Jadi pertamanya sekali lagi saya mengucapkan ribu terima kasih pada pihak Surau An-Nur. Surau An-Nur Seksyen 20 Shah Alam kerana sudi untuk mengajak saya berkongsi ilmu setakat mana yang saya mampu, ya. Inilah ilmunya. Dan terima kasih pada semua rakan-rakan yang berkongsi untuk bersama-sama saya pada malam ini. Dan saya doakan semoga semuanya tuan-tuan sekalian diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihindarkan daripada corona. Ramai rakan-rakan kita terkorban kerana corona, tuan-tuan sekalian. Kita pun sedih beberapa hari lepas ada lagi seorang dua lagi rakan kita yang meninggal dunia disebabkan corona. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa mereka, menerima segala amal mereka dan menempatkan mereka bersama orang-orang yang soleh. Begitu juga kita pun tak tahu tuan-tuan sekalian. Hari ini kita sihat, esok kita pun tak tahu. Ada orang malam sihat, pagi-pagi dah tak ada dah tuan-tuan sekalian. Jadi sementara kita ada lagi usia ni tuan-tuan sekalian, kita banyak-banyak akan melakukan kebaikan ikut kemampuan kita. Walaupun kemampuan kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang sekecilnya tuan-tuan sekalian, walaupun kita hanya sekadar menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, pada kita ia benda yang macam kecil kan, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ia adalah suatu benda yang sangat-sangat bernilai tuan-tuan sekalian. Berselawat, ini lagi tuan-tuan sekalian, esok pagi kita dah boleh start bertakbir. Esok lusa kita boleh start takbir dah tuan-tuan sekalian. Takbir hari raya. Di Arafah esok dia orang dah start dah. Esok puasa sunat Arafah, jangan lupa tuan sekalian. Orang yang tidak menunaikan haji disunatkan puasa esok hari. Bagi orang yang menunaikan haji tidak disunatkan. Jadi masing-masing kita puasa sunat. Esok malam tuan sekalian kita ada menganjurkan satu program munajat perdana, ya. Saya ada buat secara live tuan sekalian. Kalau ada siapa yang nak join, boleh bagi tahu, nanti saya bagi linknya. Esok malam kita akan buat munajat perdana. Kita buat doa selamat. Kita baca tahlil untuk saudara-saudara kita yang terkorban disebabkan corona dan juga yang telah meninggal dunia tu. Kita secara umum kita doa untuk mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menempatkan mereka bersama para syuhada dan para solehin. Kemudian kita akan bertakbir beramai-ramai tuan-tuan sekalian. Kita akan bertakbir beramai-ramai supaya kita mengimarahkan malam hari raya insya-Allah tuan-tuan sekalian. Kalau ada tuan-tuan puan yang mungkin kesusahan, memerlukan daging-daging korban, nanti tuan-tuan bagi tahu. Tengoklah kalau kita boleh bantu hantar ke macam mana. Kalau kat sini sampai Shah Alam tu, kalau tuan-tuan belum menerima daripada orang lain, boleh maklumkan. InsyaAllah kita boleh kongsi-kongsikan tuan-tuan sekalian setakat mana yang ada lah. Ya. Sini pun alhamdulillah ada orang bagi beberapa ekor. Nanti kita kongsikan. Tapi saya faham di Malaysia ni tuan-tuan sekalian, alhamdulillah banyak surau-surau masjid pun buat. Tadi saya telefon beberapa surau-surau yang dekat sini. Sebab surau tak boleh buat, tanya dia ada buat tak? Ada, tapi tidak disembelih di surau, di tempat sembelihan, ada buat di masjid apa semua, alhamdulillah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua. Selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal kita. Banyakkan bertakbir, bertahmid sepanjang hari nahar sehinggalah hari-hari tasyrik. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala semakin kasih, semakin sayang kepada kita insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdal hamidin hamdaz zakirin hamdaz syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bi jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jami'il hajat wa tutahhiruna bi jami'is sayyiat wa tarfa'una bi indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Tuhan kami bersyukur dengan limpah kurniamu menjadi hamba-hamba yang beriman ya Allah. Janganlah kau matikan kami kecuali dalam iman dan Islam ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa mentaati perintahmu dan meninggalkan segala laranganmu ya Allah.
Permudahkanlah urusan dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan soleha yang berbakti kepada kedua orang tua kami, sama ada mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia ya Allah. Jadikanlah kami sebagai ibu bapa yang soleh dan soleha yang dapat mendidik anak-anak zuriat keturunan kami ke jalan kebenaran ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, terimalah segala amal-amal bakti kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa Kau redai di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, Kau limpahkanlah kurniaan rezekimu yang penuh barakah kepada kami ya Allah, agar dapat kami melakukan ibadah korban pada hari raya yang akan datang ini ya Allah, dan dapat kami kongsikan daging-daging korban kepada rakan-rakan kami yang sangat memerlukan. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kesabaran kepada kami dan seluruh rakyat Malaysia, khususnya ya Allah, dengan sebarang cobaan, dogaan terhadap kami ya Allah. Sesungguhnya corona yang Kau utus kepada kami ini sesuatu yang sangat menyusahkan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, Kau yang menjadikan corona, Kau hapuskanlah corona ini ya Allah. Kau panggil balik dia ya Allah, kerana ia benar-benar telah menyusahkan manusia ya Allah. Kau lihat ya Allah bagaimana sistem ekonomi, sistem kekeluargaan semuanya musnah disebabkan makhluk halus yang tidak kelihatan itu ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, Kau bantulah kami semua ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa Kau redai di dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, ahli keluarga kami, seluruh muslimin dan muslimat ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.